Sebab kita nak kurangkan berat badan kita ni untuk selama-lamanya. Kita tak nak kurang setahun lepas tu naik balik. Dulu mungkin akan jadi macam tu pasal kita tak tahu. Tapi saya nak cerita kepada anda semua, anda boleh kurus secara konsisten. Anda boleh makan sedap hari-hari tanpa sebarang masalah. Tanpa perlu risau anda akan gemuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Makan-Makan Kurus, channel di mana saya akan berkongsi kepada anda tips-tips untuk menurunkan berat badan hanya dengan makan. Makan-makan kurus, makan-makan kurus. Sekarang teka kita kat mana? Kita berada di pantai. Okay, video kali ini saya nak bercakap tentang mindset. Okay, mindset ni sangat penting dalam kita nak menurunkan berat badan. Tapi saya bukanlah pakar motivasi. Saya tak nak cerita pasal mindset motivasi tau. Saya nak cerita pasal pemakanan. Kita kena perbetulkan mindset kita tentang pemakanan. Sebab kita dah tak boleh dah ikut cakap-cakap orang ni kan. Nak kena kurus kena bersenam, nak kurus kena kira kalori, nak kena kira kalori defisit, nak kena ukur makanan banyak mana berapa gram nak kena makan. Leceh lah benda tu kan. Bukanlah tak boleh, boleh tapi leceh. Dan ramai orang tak berjaya. Saya tengok kata-kata orang memang tak berjaya. Dekat social media banyak saya tengok ada orang tu dia dah jogging. Hari-hari 15 km dia jogging. Dalam masa 2 minggu tak ada perubahan langsung dekat berat badan dia. Berat dia masih lagi statik, tak sama. Ada orang yang kalori defisit kan, dia makan sikit daripada jumlah kalori yang dia ambil. Apa yang jadi? Dia boleh turun sekejap. Ada juga yang memang boleh turun banyak pun, secara signifikan pun. Ada orang tu dia dah plateau, dia berat badan dia maknanya dia turun banyak tapi at some point dia stuck kan, berat dia stuck, dia dah tak boleh nak turun lagi dah. Tu kira kalori kan, kalori defisit. Kenapa saya akan cerita kejap lagi. Ada orang yang bersenam dah kalori defisit tapi berat langsung tak turun. Apa yang terjadi sebenarnya kan? Jadi bukanlah seorang dua kan. Benda ni saya tengok dekat social media ni ramai. Hari-hari saya tengok kalau saya join group tu, hari-hari orang menghadapi masalah yang sama. Hari-hari orang bertanyakan soalan yang sama kan, orang yang berbeza-beza. Dan ada juga yang ramai join yang makan ubat kurus, ada yang join kelas, ada yang follow coach tu, follow coach ni, follow dietitian tu, follow dietitian ni, tapi still lagi tak bertahan lama. Bukanlah kita nak menidakkan pekerjaan diorang ni, tak. Sebab itulah saya bercakap ni dari segi pengalaman. Saya tak ada certified tau kan. Kalau kamu nak dengar, dengar. Tak nak dengar, sudah. Saya hanya bercakap berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya dah belajar dan apa yang saya amalkan. Saya boleh turunkan berat badan saya secara konsisten. So yang pertama sekali, anda kena terima hakikat bahawasanya anda mempunyai berat badan berlebihan ni adalah disebabkan oleh anda makan banyak. Kena terima dulu hakikat tu. Sebab mana ada orang makan sikit, badan dia naik. Tapi dia berbeza bila badan seseorang tu dah besar. Mungkin dia dah makan sikit tapi berat dia tak turun. Tu berbeza. Tu sebab badan dia dah membesar. Ni cerita ni adalah cerita yang bertahun-tahun. Makan banyak selama bertahun-tahun. Contohnya saya. Masa saya zaman belajar di sekolah, masuk universiti semua, saya tak ada masalah untuk makan dengan banyak. Saya boleh habiskan semua kawan-kawan saya punya makanan. Tak ada masalah. Saya dulu dilabelkan sebagai apa? Kalau kat KL tu DBKL lah kan. Orang yang boleh menghabiskan makanan kawan-kawan ni, tak ada halnya. Itulah saya yang dulu. Tapi berat saya masih tak bertambah pasal masa tu kita aktif. Masa tu saya aktif bersukan. Jadi badan saya mula naik apabila saya dah masuk alam pekerjaan, masuk alam perkahwinan. Masa tu dah start busy, kurang masa untuk bersenam. Yalah memanglah nampak macam alasan kan, tapi hakikatnya memang macam tu. Bila kita dah pergi kerja, lepas tu kita balik kerja kan. Balik kerja tu kita dah letih. Kita dah satu hari kat office tu kita banyak mikir kan. Jadi kita dah letih dah pada masa tu. Balik tu kira nak rehat je kan. Macam itulah keadaan saya yang dulu. Dan kalau kita aktif sekalipun, belum tentu lagi badan kita sihat. Sebab ada sekarang kan banyak berita-berita yang kita tengok sekarang ni, orang pengsan masa berjogging, ada orang yang meninggal masa bawa basikal kan. Apa yang terjadi sebenarnya kan? Dia adalah sesuatu yang kita pun tak boleh fikir, betul tak? Apa yang berlaku? Kenapa dia orang ni aktif? Badan jadi tak berfungsi kan. Jadi kita kena perbetulkan balik mindset kita. Kita kena belajar kan. Kita kena belajar lagi ilmu yang baru. So kita kena jaga mindset kita. Mindset ni yang kita kena buat adalah kita kena belajar lah. Kita kena tuntut ilmu yang betul daripada guru yang betul. Macam mana nak cari? Anda boleh dengar apa yang saya cerita dalam video ni. Saya dah buka jalan. Anda boleh cari lagi siapa-siapa yang ajar benda yang sama untuk anda rasa yang lebih yakin lah apa yang saya cerita ni betul ataupun tak. Okay, sebab dengan ilmu yang betul, kita akan tahu bahawa punca sebenar kegemukan adalah disebabkan oleh rintangan insulin. Rintangan insulin, saya pun tak pernah dengar. Tahun ni baru saya dengar. Tahun ni adalah tahun
tahun 2021 baru saya dengar apa itu rintangan insulin. Padahal dekat satu dunia ni ramai dah tahu kalau English tu insulin resistance. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut pasal rintangan insulin, anda boleh klik link kat bawah. Saya ada providekan link kat bawah tu berkenaan dengan punca nombor 1 kegemukan. Anda boleh tonton dulu video tu untuk anda faham apakah punca sebenar kepada kegemukan. Jadi bila kita belajar dengan ilmu yang betul ni, kita akan tahu bahawasanya apa itu rintangan insulin. Okay? Apa yang menyebabkan rintangan insulin adalah sebab kita makan terlalu banyak karbohidrat sebenarnya. Okay? Mindset lama yang kita selalu dengar cerita daripada kita di bangku sekolah lagi, kita diajar untuk makan makanan berkarbohidrat paling banyak. Betul tak? Masa kita zaman sekolah-sekolah kan. Sebab apa? Sebab karbohidrat ni dia membekalkan tenaga kepada kita dalam bentuk glukosa. So karbohidrat dihadam dalam usus kita menjadi glukosa. Tapi tak ada orang pernah cerita kat kita berkenaan dengan satu hormon yang dinamakan hormon insulin. Nampak tak? So hormon insulin tak pernah timbul semasa kita sekolah tu. Itulah menjadi masalah kepada kegemukan sebenarnya. Itulah yang semua orang tak faham. Jadi kita kena belajar lagi berkenaan dengan tu. Kan? Sebab bukan lemak yang menjadi punca kepada kegemukan. Bukan sebab anda malas bersenam menjadikan anda gemuk. Tak, kan? Sebenarnya kita telah menghadapi satu masalah yang dinamakan rintangan insulin. Jadi saya tak nak cerita panjang rintangan insulin dalam video ni. Anda boleh klik link yang saya dah provide dekat ruangan description tu. Seterusnya, mindset yang kita nak kena perbetulkan adalah berkenaan dengan tempoh masa nak kurus. Okey, tak payahlah nak target sebulan sampai 10 kilo ataupun 20 kilo kan, ataupun 5-6 kilo kan. Sesuatu yang kalau ikutkan berdasarkan kajian lah, dia tak logik lah. Orang yang mempunyai berat badan berlebihan yang tak pernah turunkan berat badan, kalau dia first time nak menurunkan berat badan, dia boleh achieve. Seminggu pun dia dah boleh kurang dalam 2-3 kilo, tak ada masalah. Tapi sebenarnya apa yang dikurang tu adalah sebab bila badan kita ni besar, kita banyak air dalam badan kita. Jadi yang kurang banyak tu adalah air. Jadi untuk satu ketika nanti badan kita dah takkan dapat 500 gram ke sekilo dalam masa seminggu pun dah cukup dah sebenarnya. Sebab nak buat apa sampai turun banyak-banyak kan? Kita tak perlu. Kita calculate betul-betul kan. Kita buat survey sikit kan. Benda ni boleh kira sendiri je. Contohnya kita target sebulan turun dalam 2 kilo. Setahun kan, 12 bulan kali 2 kilo dah 24 kilo. Okay, banyak lah tu kan. Takkanlah tak banyak kan. Sebab kita nak kurangkan berat badan kita ni untuk selama-lamanya. Kita tak nak kurang setahun lepas tu naik balik. Dulu mungkin akan jadi macam tu pasal kita tak tahu. Tapi saya nak cerita kepada anda semua, anda boleh kurus secara konsisten. Anda boleh makan sedap hari-hari tanpa sebarang masalah. Tanpa perlu risau anda akan gemuk lagi. Sebab bila anda faham tentang rintangan insulin tu, memang sangat mudah untuk anda menurunkan berat badan anda. Tak ada masalah. Jangan risau kan. Saya boleh nak kata garanti, tak boleh garanti kan, pasal semua orang badan dia berbeza-beza. Tuhan dah jadikan badan setiap manusia ni berbeza-beza. Jadi tak perlu nak turunkan berat badan banyak-banyak. Kalau 2 kilo sebulan, 24 kilo setahun. Kalau 3 kilo sebulan, dah 36 kilo setahun. Nampak tak? Nampak tak? Jadi kita nak beli baju pun senang. Tak adalah dalam masa sebulan kita nak kena cari baju baru kan. Kita boleh nak beli baju baru tu, kita target lambat-lambat sikit kan. Boleh jimat duit. So dalam masa yang sama, kita turunkan berat badan ni walaupun tak banyak, tapi hari-hari boleh makan sedap, hari-hari boleh berjimat. Jadi kena tanamkan di minda kita semua bahawasanya tak perlu nak kurus sampai banyak-banyak sekali dalam masa sebulan. Buat calculation balik, target betul-betul kan. Okay? Tengok air. Jadi itu saja pasal mindset yang saya boleh kongsikan di tepi pantai yang indah. Duduk tepi pantai bolehlah cakap sikit pasal mindset. Okay. Perbetulkan mindset anda untuk kurus. Saya dah provide link pasal macam mana nak punca nombor 1 kepada kegemukan. Dan juga kalau anda nak belajar macam mana nak kurus, macam mana saya buat, pun saya providekan sekali link dekat ruangan description kat bawah tu. Macam mana saya kurus dengan 7 langkah mudah. Okay, anda boleh follow benda tu. Sebab saya berjaya menurunkan berat badan saya selama 4 ke 5 bulan macam tu. Saya berjaya kurangkan berat badan saya sebanyak 13 kg. Memang tak banyak, tapi tengoklah saya sekarang. Kan? Badan saya macam ni. Dulu badan saya besar kan. Saiz ni saiz L baju. Baju mesti saiz XL. Dengan cara yang betul, dengan kita tukar mindset kita, kita belajar dengan guru yang betul, kita belajar ilmu yang betul, kita dapat menurunkan berat badan kita secara konsisten. Kan, antara kita boleh baca buku, kita boleh tengok kat internet,
Dan antara kelas yang saya dah attend adalah kelas daripada Dr. Norman lah. Dr. Norman Norawi. Dia adalah doktor perubatan dekat Malaysia ni, dah 20 tahun dalam bidang perubatan, dan dia juga seorang yang pakar dalam bidang pemakanan. Dan dialah yang cerita, dialah yang membuka minda saya bahawasanya cara untuk kurus adalah dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Semoga berjumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu pun dia dah boleh kurang sampai 2-3 kilo. Ada juga yang memang boleh turun banyak pun, secara signifikan pun. Ada serangga. Kenapa? Oh, kabut.